Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi dalam RBT tingkatan 2 untuk bab 2 pembangunan produk, penghasilan produk. 2.1.1 menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan projek brief. Jom. Baik, untuk hari ini kita akan tengok part yang pertama kerana agak panjang untuk bab 2.1.1 ini. Jadi kita akan pecahkan kepada dua bahagian. Okey, kita mula dengan penghasilan produk. Okey, apa itu penghasilan produk? Itu aktiviti menghasilkan produk baru atau mengubah suai produk sedia ada ataupun inovasi. Okey, tujuan penghasilan produk: memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan pada masa kini dan akan datang dengan mengaplikasikan teknologi terkini dan moden. Okey, ini tujuan kita menghasilkan produk. Yang pertama sekali adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna ataupun pelanggan. Okey. Okey, langkah-langkah dalam proses penghasilan produk. Kita mula dengan kajian keperluan pelanggan, kemudian penyelesaian masalah inventif, kita ada projek brief, okay, penjanaan idea, lakaran idea, penghasilan model, okay, pengujian penambahbaikan, dan akhir sekali pendokumentasian. Okay, jadi ini yang kita akan belajar dalam bab 2. Dalam bab 2 ini penghasilan produk. Jadi untuk bab 2.1.1 ini kita akan lihat kajian keperluan pelanggan, penyelesaian masalah inventif dan juga projek brief. Okey. Okey, kaedah mendapatkan maklumat mengenai produk yang akan dihasilkan. Okey, bagaimana kita nak dapatkan maklumat mengenai produk yang akan dihasilkan? Jadi kita ada dua kaedah. Yang pertama, kita boleh guna kajian keperluan pelanggan. Okey, maklumat, kita dapatkan maklumat pelanggan, latar belakang produk, penambahbaikan. Okey, ini kita akan lihat lebih lanjut lagi. Dan kita juga boleh gunakan kaedah projek brief. Jadi ada dua kaedah. Yang pertama, kajian keperluan pelanggan. Yang kedua, projek brief. Okey. Apa itu kajian keperluan pelanggan? Okey, tujuan memastikan keperluan dan kehendak pelanggan dipenuhi. Okey, menghasilkan idea reka bentuk yang dapat meyakinkan pelanggan, memastikan idea reka bentuk produk yang akan dihasilkan mengandungi kriteria yang diperlukan. Jadi itulah tujuan kenapa kita buat kajian keperluan pelanggan. Kita nak dapatkan maklum balas ataupun maklumat daripada bakal pelanggan kita. Okey? Sebab tu kita gunakan kaedah ini. Kaedah ini digunakan di seluruh dunia, di merata tempat. Okey? Dalam pelbagai benda. Kalau kita perasanlah survey-survey yang dibuat di internet. Okey, kalau kadang-kadang kita pergi kedai makan, restoran pun dia ada sediakan borang survey. Itu semua adalah untuk kajian keperluan pelanggan. Kriteria dalam kajian keperluan pelanggan. Yang pertama, maklumat pelanggan untuk menghasilkan produk yang tepat dan sesuai dengan pelanggan atau kumpulan sasaran. Contoh maklumat jantina umur pekerjaan. Okey. Jadi yang pertama kita nak dapatkan maklumat pelanggan. Kita nak tahu dulu dia punya jantina umur pekerjaan. Itu contohlah. Banyak lagi kita boleh dapat maklumat yang bersesuaian dengan produk yang hendak kita hasilkan. Latar belakang produk. Contoh maklumat yang perlu diketahui tentang produk yang sedang digunakan. Yang sedang digunakan. Okey, jenama, kegunaan, kebaikan dan kelemahan. Sebab apa? Sebab kita nak compare ataupun kita nak cari apa penambahbaikan yang kita boleh lakukan supaya produk kita yang akan menjadi pilihan. Okey, kita tak nak buat satu produk yang akhirnya tidak ada orang beli ataupun tidak ada orang perlukan. Jadi kita kena pastikan produk kita adalah yang terbaik. Okey, penambahbaikan. Mendapatkan maklumat mengenai pandangan pelanggan terhadap produk sedia ada. Ini penting. Okey. Kita nak dapat tahu okey apa
apa pandangan pelanggan terhadap produk sedia ada. Kalau kata produk sedia ada itu ada beberapa kelemahan, maka itulah poin kita untuk kita atasi kelemahan itu dalam produk kita. Okey? Jadi inilah kepentingan ataupun kriteria dalam kajian keperluan pelanggan yang kita perlu dapatkan supaya memudahkan kita untuk menghasilkan produk baru yang lebih baik dan dapat menyelesaikan masalah pelanggan kita. Okay, ini contoh borang kajian keperluan pelanggan. Yang ni ada dalam buku teks lah. Ada dalam buku teks muka surat 40. Buku teks RBT tingkatan 3. Jadi boleh tengok. Sebab dia banyak jadi saya tak nak tunjuk lah dekat sini ya. Okey, kemudian kita ada penyelesaian masalah inventif. Yang ni pun kita dah belajar semasa tingkatan 1. Apa dia masalah penyelesaian masalah inventif, apa dia penyelesaian masalah bukan inventif. Juga boleh tengok dalam bab 1 tingkatan 3 juga saya ada terangkan. Okey, penyelesaian masalah inventif boleh diaplikasikan untuk membuat penambahbaikan bagi mengatasi kelemahan produk sedia ada berdasarkan maklum balas borang kajian pelanggan. Ini yang saya sebut tadi ya. Okey, penyelesaian ini lebih sistematik di mana masalah dan penyelesaiannya dikenal pasti terlebih dahulu. Jadi kita dah detect dah apa masalah, maka kita boleh cari jalan penyelesaian. Okey. Proses diulang beberapa kali untuk mendapatkan keputusan yang paling baik. Ini sama seperti bab 1 sebelum ni ya. Yang kalau siapa yang dah ikut kelas saya sebelum ini, pasti tahulah. Okey, kita boleh guna dua kaedah. Okey, proses penyelesaian masalah inventif. Yang pertama, kenal pasti masalah. Okey, jadi kita tengoklah pada borang tu. Kita tengok borang ni bukan kita bagi pada seorang, kita bagi pada ramai. Dan kita boleh tengok majoriti ya, majoriti masalah mungkin masalah yang sama. Jadi kita boleh jadikan itu poin kita sebagai masalah yang ada pada produk sedia ada yang kita boleh baiki ataupun kita boleh tambah baik supaya produk yang kita hasilkan mengatasi masalah tadi. Okey. Jadi kenal pasti masalah inventif. Bina model fungsi dengan garisan interaksi. Tujuan tunjukkan kedudukan punca masalah. Yang ni sama seperti kereta kawalan jauh dalam bab 1. Saya dah tunjuk dah. Okey. Buat analisis berantai punca kesan sama juga saya pernah tunjuk dalam bab 1 dulu, tapi kita akan ulang balik untuk bab 2 ini dengan produk lain. Yang keempat, kita dah tentukan jenis perancangan fizikal, sama ada kaedah pemisah ruang atau masa. Okey. Kemudian kita pilih prinsip inventif yang sesuai. Dan akhir sekali hasilkan cadangan penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran. Okey. Dan kita tengok ni contoh bagaimana komponen berfungsi. Okey, jadi sekarang ni untuk tingkatan 3 dalam bab 2 ini saya akan ikut sama seperti buku teks lah supaya mudah para pelajar untuk buat rujukan. Okey, jadi ini sama seperti dalam buku teks lah. Contoh bagaimana komponen berfungsi. Jadi fokus kita, produk kita sekarang ni adalah untuk membersihkan kasut ataupun mengilap kasut. Okey. Jadi ini rupa dia. Dia letak contoh bagaimana komponen berfungsi. Kita guna tangan kita berus okey kasut. Dan contoh model fungsi, ni untuk berus tadi berus kasut tadi. Contoh dia model fungsi dia. Kita ada tangan memegang pemegang berus. Okey, pemegang berus memegang rongga. Ada rongga tu. Rongga memegang gam. Ada rongga, ada gam. Gam tadi pula memegang berus. Yang tu apa bulu-bulu tu kan. Berus tu kita panggil berus. Okey. Dan berus pula berus menggerak. Okey. Krim kasut. Di atas berus tu kita letak krim kasut ataupun ada orang panggil kiwi kan. Dan berus juga menggerakkan habuk. Kita gosok tu kan, masa kita gosok tu dia menggerakkan habuk. Okey, krim kasut menyingkir habuk. Krim kasut tadi duduk atas tadi tu menyingkir habuk. Kemudian kita ada lagi
Okey. Krim kasut juga menyingkirkan air jika ada pada kasut. Ataupun cecair lah. Dan kasut tadi memegang habuk. Pada kasut ada habuk, pada kasut juga ada mungkin kotoran bentuk cecair. Jadi krim kasut lah yang akan singkirkan habuk dan air. Okey. Jadi masalah dia jadi kotor. Kotor. Habuk dan air itu adalah kotoran pada kasut yang kita nak buang. Okey, dan tangan kita memegang kasut. Satu tangan memegang kasut, satu tangan lagi memegang brus. Jadi kita brus kasut tu. Okey, ini dia punya contoh model fungsi. Okey, kita dah belajar sebelum ni. Tujuan dia supaya kita nampak hubung kait setiap komponen yang ada pada brus kasut tadi dan juga proses kerja kita untuk memberus kasut. Okey. Dan kemudian kita boleh buat analisis berantai punca kesan, iaitu mengapa tu. Okey, kasut masih tidak berkilat selepas mengilap. Lepas kita kilap kasut tak berkilat. Okey, kenapa? Mengapa? Okey, air dan habuk masih melekat pada kasut. Mengapa? Krim kasut tidak tersebar sekata. Okey, so ni mungkin kemungkinan dia krim kasut tidak tersebar sekata. Okey, mengapa? Tekanan ketika mengilap tidak seragam. Ya, mungkin kita tekan ada masa kuat, ada masa tak kuat. Okey. Jadi mengapa jadi daya yang digunakan ketika mengilap tidak seragam? Ya, macam saya sebut tadilah tidak seragam. Dan mengapa? Mengejar masa dan tangan menjadi semakin lenguh. Jadi ini kelemahan dia. Mungkin kita rushing pagi-pagi, mungkin nak pergi sekolah. Kita nak kilap kasut. Kita nak kejar masa, takut lambat ke sekolah. Dan satu lagi masalah kita, tangan kita menjadi lenguh. Jadi kita tak, makin lama makin lenguh. Mungkin kasut yang pertama tu kita boleh tekan dengan kuat. Yang kali kedua tu, yang kasut yang kedua mungkin dah kurang dah kita punya tekanan sebab tangan dah jadi lenguh. Okey, jadi dua kemungkinan ni. Okey, itu sahaja untuk part yang pertama, part 2.1.1. Kita jumpa lagi untuk part yang kedua, iaitu kita akan terangkan tentang projek brief dalam 2.1.1. Okey, jangan lupa untuk tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan kepada saya, Cikgu Muqtasim RTU. Bye-bye. Assalamualaikum.